Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid calon UPKK 2021? Okey, saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat ya. Okey. Sebelum ni saya minta kamu semua untuk menjawab soalan latih tubi koleksi UPKK untuk 2019. Okey, saya harap kamu semua dah jawab. Dah bersedia untuk kita buat perbincangan jawapan pada hari ini. Okey, kamu boleh semak jawapan kamu ya. Sekiranya salah, kamu pangkas sahaja dan betulkan semula jawapan yang betul. Untuk soalan subjektif, Ustaz akan berikan jawapan. Kamu cuma tulis saja jawapan. Dalam bahasa Melayu pun tak mengapa ya. Sebab kalau nak tulis Jawi mungkin lambat sikit. Kamu tulis je jawapan kamu dalam bahasa Melayu. Okey. Nanti Ustaz akan kongsikannya jawapannya. Kamu boleh semak satu persatu. Okey, semua bersedia ya. Muka surat 13, soalan pertama. Nabi Muhammad berdakwah secara sulit selama berapa tahun? Ya. Nabi Muhammad berdakwah secara sulit selama, jawapannya ialah 3 tahun. Ya, secara sulit. 3 tahun sahaja ya. Selepas tu Allah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Okey, yang kedua. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam ialah Saidina. Okey, jawapannya ialah dal. Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Kanak-kanak. Okey. Soalan ketiga. Masjid pertama dibina oleh Rasulullah SAW ialah masjid. Masjid pertama. Semasa Nabi nak pergi ke satu tempat tu ya. Iaitu. Okey, Jim jawapannya ialah Masjid Quba. Masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah ialah Masjid Quba. Okey, soalan yang keempat. Jihad terbahagi kepada berapa bahagian? Okey, kamu kena bezakan ya. Berapa bahagian ataupun berapa jenis. Di sini diminta bahagian. Bila diminta bahagian, jawapannya ialah alif, 2. Kalau jenis 8 ya. Kalau jihad terbahagi berapa jenis? 8 jenis. Ini jawapannya ialah 2 bahagian ya untuk nombor 4. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Perang Uhud berlaku pada tahun. Soalan kelima, Perang Uhud berlaku pada tahun ke berapa Hijrah? Okey, jawapannya ialah ketiga. Dal. Ketiga Hijrah. Okey. Seterusnya soalan keenam. Apakah maksud Khandaq? Khandaq. Ini berkaitan perang ya. Ingat, Khandaq. Apakah maksud Khandaq? Khandaq ialah satu peperangan. Dia ada 2 nama. Selain Khandaq dinamakan juga. Okey, jawapannya ialah Jim. Parit. Parit ya. Atau satu lagi nama selain perang Khandaq dinama juga perang Ahzab. Kamu kena ingat tu. Ada 2 nama ya. Perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Tapi Khandaq ni dalam bahasa Melayu bermaksud parit. Okey, seterusnya soalan ketujuh. Solat difardukan ketika peristiwa. Jawapannya, kamu jangan keliru ya antara Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj satu perkataan, tapi berlainan keadaan. Isra' tu maksudnya lain, Mi'raj tu maksudnya lain. Jadi, solat difardukan ketika Nabi Mi'raj ya, dal, Mi'raj. Jawapannya dal, Mi'raj. Okey, selok muka surat 14. Muka surat 14. Berikut
bentuk jual beli setelah kedatangan Islam. Kecuali setelah Islam ya, bukan sebelum. Kena faham soalan. Setelah kedatangan Islam, kecuali alif, jawapannya ialah alif riba. Ya, kecuali alif riba. Okey, soalan nombor 9. Siapakah yang mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan? Siapakah yang mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan? Jawapannya ialah Jim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya soalan 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cedera dalam peperangan Uhud. Rasulullah telah cedera dalam peperangan Uhud. Jawapannya Jim. Nabi cedera, patah gigi, luka-luka kaki Nabi di tapak kaki Nabi, luka-luka, gigi Nabi patah dalam perang Uhud. Okey. Soalan seterusnya ini ialah padankan kumpulan alif dengan kumpulan ba berkaitan bahagian mukjizat. Okey. Ada dua jenis mukjizat mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ialah mukjizat yang boleh dilihat dengan mata kasar, difikir. Manakala mukjizat maknawi yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar dan tidak boleh difikir. Okey, untuk mukjizat hissi, kamu sesuaikan untuk bulan, terbelah bulan di langit, keluar air di celah jari Nabi, keluar air di celah jari, dan juga melambatkan matahari terbenam. 3 ni kamu sesuaikan ke arah mukjizat hissi. Dan selebihnya Al-Quran dan Isra' Mi'raj ialah mukjizat maknawi. Al-Quran kita tak boleh nampak walaupun Al-Quran sekarang ada, tapi maksudnya Al-Quran ni penurunan Al-Quran kita tak boleh nampak. Dan juga Isra' dan Mi'raj, hanya Nabi dan malaikat sahaja yang Nabi dan malaikat sahaja pada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Okey, seterusnya soalan 16 hingga 20. Gariskan jawapan yang betul. Gariskan jawapan yang betul. Okey. Soalan 16. Jumlah tentera Islam yang terlibat dalam peperangan Badar ialah? Okey, kamu gariskan 313. Jawapannya 313 orang. 17. Antara penduduk Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kaum penduduk Madinah. Okey, jawapannya ialah Aus. Satu lagi Hazraj. Aus dan Hazraj. Quraisy ni penduduk Mekah. Okey, 18. Solat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah solat subuh. Solat subuh Okey, 19. Raja Habsyah dikenali sebagai raja yang adil. Raja Habsyah ni yang bernama Raja An-Najasyi. Raja yang sangat adil Okey, soalan 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berusia 63 tahun. Okey, gariskan 63 tahun. 40 ni Rasulullah dilantik menjadi Rasul. 63 dia Rasulullah wafat Okey, soalan seterusnya. Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Okey, jawapan pilihan ada 6 Okey, soalan 21. Rasulullah wafat di Rasulullah wafat di mana?
Madinah. Rasulullah wafat di Madinah kan. Makam Nabi terletak dalam Masjidin Nabawi. Di Madinah. Okey. Soalan 22. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan musyrikin. Kalau kata musyrikin ni, musyrikin Mekah. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Okey, seterusnya soalan 23. Rasulullah mulai gering pada bulan. Gering ni sakit ya. Rasulullah mulai sakit pada bulan Safar. Okey, Safar. Selepas Safar, bulan Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Nabi wafat pun pada 12 Rabiul Awal. Jadi detik-detik Nabi mula sakit tu ialah pada hujung, pada bulan Safar. Okey, nombor 24. Khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah ialah Sayyidina Abu Bakar. Selepas je Nabi Muhammad wafat, penggantinya ialah Sayyidina Abu Bakar. Okey, 25. Nama panglima perang Islam yang dibunuh oleh Wahsy dalam perang Uhud ialah panglima perang Islam, iaitu Sayyidina Hamzah yang juga bapa saudara kepada Nabi Muhammad. Dibunuh oleh seorang lelaki bernama Wahsy. Okey, selak muka surat seterusnya, muka surat 16. Padankan pernyataan alif dengan B. Alif dengan kumpulan B. Okey. Padankan maksudnya sesuaikan ya. Rasulullah SAW dan juga Khalifah Ar-Rashidin. Okey. Okey, dilantik orang ramai. Dilantik orang ramai ialah sesuaikan kepada Khalifah Ar-Rashidin. Membuka kota Mekah. Yang membuka kota Mekah ialah Rasulullah SAW. Menghapuskan Nabi palsu. Khalifah Ar-Rashidin. Dikurniakan mukjizat. Hanya Rasulullah SAW ya yang dikurniakan mukjizat. Menerima wahyu. Menerima wahyu Rasulullah SAW. Okey, seterusnya untuk soalan 31 hingga 35, right ataupun pangkah sahaja jawapan kamu. Okey, Zah baca, semak jawapan kamu. Kalau salah tetap salah ya, cuma betulkan di sebelah ni jawapan kamu. Okey, nombor 31. Darul Arqam. Darul Arqam merupakan pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam yang pertama. Okey, jawapannya ialah betul. Ingat nama tempat ni, Darul Arqam, pusat pentadbiran dan penyebaran agama Islam yang pertama semasa Nabi berdakwah secara sulit. Semasa sulit tempat ni. Okey, 32. Sayyidina Ubaidah bin Al-Haras syahid dalam peperangan Badar. Okey, betul. Ya, betul. Okey, 33. Sayyidina Aisyah adalah wanita pertama memeluk Islam. Sayyidina Aisyah, wanita pertama memeluk Islam. Ya, jawapannya salah. Wanita pertama memeluk Islam ialah Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad SAW. Okey, nombor 34. Pada zaman Rasulullah SAW, Madinah terkenal sebagai pusat pentadbiran. Pada zaman Rasulullah SAW, Madinah terkenal sebagai pusat pentadbiran. Okey, jawapannya betul. 35. Rasulullah SAW wafat di rumah Sayyidatina Khadijah. Okey, jawapannya salah ya. Rasulullah wafat di rumah Sayyidatina Aisyah. Okey, seterusnya tengok soalan 36 hingga soalan 40. Tulis perkataan betul dan perkataan salah pada pernyataan yang tidak benar.
Betul. Kalau betul, tulis betul. Kalau salah, tulis sin alif lam ha ni. Sama juga kalau kat sini kan, pangkas salah. Tapi sini dia nak tulis. Tulis balik betul ataupun salah. Okey. Nama Yasrib ditukarkan kepada Madinah. Nama Yasrib ditukarkan kepada Madinah. Betul. Batawalam. Betul. Okey. 37. Perang Badar juga dikenali sebagai Perang Ahzab. Okey, jawapannya salah. Tadi ya, Perang Khandak. Perang Khandak juga dikenali sebagai Perang Ahzab. Tapi sini kata Perang Badar dikenali sebagai Perang Ahzab. Salah ya. Okey, muka surat nombor 38. Masyarakat jahiliah hidup dengan akhlak yang keji. Masyarakat jahiliah, jahil. Jahil ni maksudnya bodoh ya. Hidup dengan akhlak yang keji. Okey, betul. 39. Ekonomi Madinah pada zaman Rasulullah SAW dikuasai oleh kaum Ansar. Ekonomi Madinah dikuasai oleh kaum Ansar pada zaman Rasulullah. Okey, jawapannya betul. Betul ya. Okey, muka nombor 40. Rasulullah SAW ialah orang yang mencadangkan supaya menggali parit dalam perang Khandak. Perang Khandak tu adalah perang Ahzab dia. Perang Ahzab dia, perang Khandak. Perang parit tu. Rasulullah ke yang mencadangkan supaya menggali parit? Salah. Yang mencadangkan digali parit ialah siapa nama? Salman Al-Farisi. Yang mencadangkan menggali parit tu ialah Salman Al-Farisi. Okey, seterusnya muka surat 18. Jawab soalan berikut berpandukan petikan. Okey, kalau petikan, kamu diminta untuk baca dan faham terlebih dahulu petikan. Jangan terus baca soalan baru nak cari jawapan. Baca dulu petikan sehingga kamu faham, baru jawab. Okey, bila kamu jawab tu, kamu digalakkan untuk menggariskan jawapannya dan tulis nombor 1. Baru tulis kat sini. Kalau ada masalah ya, kamu digalakkan untuk gariskan jawapan dan baru tulis. Okey, soalan pertama, rasa kita tak payah baca lah sebab kamu dah baca kan. Jadi, kita akan bincangkan jawapan saja ya. Okey, tuliskan 2 perkara yang ditekankan oleh Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Nabi menyampaikan dakwah tu, Nabi tekankan apa dalam dakwah dia tu? Okey, jawapan biasanya, kalau soalan pertama, jawapan akan duduk di barisan yang atas juga ya. Tak perlu kamu nak cari kat bawah-bawah ni ya. Biasa soalan pertama, dia akan duduk di barisan atas juga. Okey, jawapannya ialah menekankan perkara akidah, akidah 1 dan akhlak. Ataupun kamu boleh pilih sama ada perundangan. Sini dia bagi 3, akidah, akhlak dan perundangan. Pilih 2 sahaja, letakkan di sini. Ya. Akidah dan akhlak. Okey, soalan yang kedua. Apakah nama perundangan yang digubal pada zaman Rasulullah? Ada satu perundangan. Perundangan Piagam Madinah. Jawapannya ialah Piagam Madinah. Piagam Madinah. Okey, soalan 3, bilakah Piagam Madinah digubal? Okey, tarikh ni. Digubal pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi. Okey, sekiranya kamu tulis pada tahun pertama Hijrah sahaja, okey, kamu akan dapat markah 1. 1 sahaja ya. Sebab markah penuh 2. Jika kamu bagi markah penuh, jawapan penuh pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi, okey, kamu akan dapat markah penuh 2 markah. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan yang keempat, apakah langkah awal Rasulullah SAW dalam melaksanakan perundangan Islam? Langkah awal.
Apakah langkah awal Rasulullah dalam melaksanakan perundangan Islam? Langkah awalnya ialah membina masjid. Ya, ini jawapannya. Langkah awal membina masjid. Okey, jawapan nombor 4 ialah membina masjid. Okey, soalan yang kelima. Nyatakan dua fungsi masjid. Dua sahaja. Bermakna satu jawapan, satu markah ya. Fungsi masjid ni kamu tahulah kan untuk apa kan? Sekarang ni kita tulis, bolehlah tulis untuk solat. Lagi satu untuk beribadah pun boleh. Solat, beribadah ataupun berdakwah boleh juga ya. Ni ada ni jawapan ada. Beribadah, berdakwah, pusat kemasyarakatan, ekonomi dan sebagai pusat pentadbiran. Ada jawapan di bawah sekali. Okey, soalan ba. Nyatakan dua fungsi masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Dua fungsi masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Ini dia minta kamu beri jawapan kamu sendiri ya. Saya rasa tak ada dalam tu. Okey, fungsi masjid sebagai pusat kemasyarakatan ialah kamu boleh tulis tempat mesyuarat, merancang aktiviti pembangunan negara, ataupun tempat menyelesaikan masalah. Tempat menyelesaikan masalah, merancang aktiviti pembangunan negara ataupun sebagai tempat mesyuarat pun boleh ya. Okey. Seterusnya tengok bahagian yang kedua, soalan kedua. Jawab semua soalan di bawah ini. Okey. Namakan dua masjid yang dibina oleh Rasulullah. Dua masjid yang dibina oleh Nabi Muhammad. Okey, yang pertama tadi ialah Masjid Quba. Ada dalam soalan objektif tadi keluar ya. Masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah ialah Masjid Quba. Yang kedua, masjid di mana Nabi wafat dimakamkan di Masjid Nabawi. Jawapannya Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan dua peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Apakah peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan? Okey, rasanya tahu ya. Yang pertama, nuzul Al-Quran. Dan juga yang kedua, Perang Badar. Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Okey, nombor 3. Tuliskan 3 peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW. 3 perang. Banyak Nabi menyertai perang. Perang 3 itu kamu tulis. Okey, kamu boleh tulis Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Okey, tengok seterusnya muka surat 20. Tulis 2 kaum yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. 2 kaum yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Okey, yang pertama ialah kaum Aus. Yang kedua Khazraj. Aus dan Khazraj. Okey, dapat ya? Okey, nombor 5. Senaraikan 4 akhlak Rasulullah SAW. Okey, senaraikan 4 akhlak Rasulullah SAW. Akhlak ni akhlak yang baik ya. Okey, kamu boleh tulis sabar, jujur, penyayang dan bertanggungjawab. Sabar, jujur, penyayang dan bertanggungjawab. Okey ya, tulis. Boleh tulis dalam bahasa Melayu dulu pun tak apa ya. Okey, seterusnya soalan ketiga. Jawab soalan berikut berpandukan petikan. Macam tadi juga, baca petikan sehingga selesai dan fahamkan. Baru jawab. Boleh garis ya, jawapan yang kamu dapat tu garis. Contohnya nombor 1 atas, buat nombor 1. Baru tulis. Okey. Soalan pertama, apakah perjanjian Hudaibiyah? Okey, biasanya soalan 1 tetap letaknya di atas.
Okey, jawapannya ialah di atas ni lah. Perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan musyrikin Mekah. Okey, daripada sini ya. Ialah perjanjian sehingga musyrikin Mekah. Okey, sampai sini. Bilakah perjanjian Hudaibiyah berlaku? Ada ni. Soalan kedua letaknya di baris kedua. Berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Sampai sini saja. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Okey. Sambung nombor 3. Di manakah perjanjian Hudaibiyah dipersetujui? Maksudnya berlakunya perjanjian Hudaibiyah itu di mana? Okey, berlaku di mana tu? Di mana? Okey, jawapannya ialah di manakah perjanjian Hudaibiyah dipersetujui? Kat mana tu? Di sebuah perkampungan yang bernama Hudaibiyah. Ini jawapannya, di sebuah perkampungan yang bernama Hudaibiyah. Okey, sampai situ saja jawapannya ya. Okey, nombor 4. Siapakah wakil pihak musyrikin dan wakil pihak Islam dalam perundangan perjanjian Hudaibiyah? Satu wakil orang Islam, satu wakil musyrikin Mekah. Okey, musyrikin Mekah ialah Sahil bin Amru. Sahil bin Amru. Mana kalau wakil pihak Islam tak ada dalam ni ya. Ini siapa yang faham, yang baca buku, dia boleh ingat lah. Dia boleh tahulah. Osman bin Affan. Wakil pihak Islam ialah Osman bin Affan. Okey. Nombor 5. Tulis 2 kesan. Kesan perjanjian Hudaibiyah dalam kejayaan dakwah Nabi Muhammad. Setelah dibuat perjanjian ni, apakah kesan dia? Kesan yang positif. Okey, kamu boleh tulis jawapan pertama. Orang kafir Quraisy semakin lemah. Orang kafir Quraisy semakin lemah. Yang kedua, agama Islam dapat berkembang. Agama Islam dapat berkembang. Okey ya, siap tulis. Sambung lagi, tengok soalan keempat. Jawab semua soalan di bawah. Jawab semua soalan di bawah ini ya. Okey, nama 2 orang yang terawal memeluk agama Islam. Yang pertama, wanita. Siapakah wanita pertama memeluk Islam? Okey, tak lain tak bukan isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah binti Khuwailid. Lelaki dewasa. Lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, dia ada lagi 2 tu. Satu lagi hamba ya, hamba Zaid bin Harisah. Kalau kanak-kanak yang pertama Ali bin Abu Talib. Di sini diminta 2, wanita dan lelaki dewasa sahaja. Okey. Seterusnya lengkapkan rajah di bawah. Lengkapkan gambar rajah di bawah ini ya. Bahagian jihad. Ini bab jihad pula kita belajar, iaitu jihad asghar. Jihad ada 2 bahagian ya. Tadi kita dah jawab soalan objektif tadi ya. Jihad ada 2 bahagian. Kalau kata jenis, jihad ada 8 jenis. Ini bahagian. Bahagian ada 2. Jihadul asghar dan juga jihadul akbar. Jihad kecil, jihad besar. Asghar ni maksud dalam Arab. Jihad kecil. Akbar besar. Jihad besar. Okey, contoh dia. Jihadul asghar ni contohnya apa? Contohnya kamu boleh tulis menuntut ilmu,
menegakkan syiar Islam, menentang kemungkaran ataupun berjuang di medan perang. Boleh pilih dua. Sama ada kamu nak letak menuntut ilmu, menegakkan syiar Islam, menentang kemungkaran, dan juga berjuang di medan perang. Okey, jihad besar, jihadul akbar ya. Satu saja. Jihad akbar ni ada satu saja, iaitu melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ni daripada godaan syaitan ni lebih besar ya daripada jihad yang kecil ni, berperang di medan perang ni. Menang kepada melawan hawa nafsu paling besar. Jihad melawan hawa nafsu. Ada satu saja, tak perlu fikir banyak. Jihad besar ni satu saja. Jihad kecil ni banyak. Okey, muka surat 22. Tulis dua jasa Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Ni pelajaran tahun 5 ya. Jasa Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Apakah jasa yang dilakukan semasa pemerintahannya sebagai khalifah yang pertama? Okey, yang pertama, Saidina Abu Bakar ni telah jasanya ialah memerangi nabi palsu. Okey, boleh tulis memerangi nabi palsu. Mengumpulkan Al-Quran ya. Zaman Saidina Abu Bakar telah berlakunya pengumpulan Al-Quran. Okey, dan satu lagi kalau kamu boleh nak, kalau kamu ingat, satu lagi ialah memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Okey, seterusnya yang keempat, namakan dua orang hamba yang disiksa oleh kafir Quraisy kerana mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang hamba yang disiksa sehingga mati ya, iaitu yang pertama Bilal bin Rabah dan yang kedua Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni bunuh dengan sangat kejam ya. Kalau Bilal bin Rabah ni dijemur di padang pasir, diletakkan batu yang sangat besar di atas perut dia ya. Dua ni, dua sahabat Nabi yang disiksa oleh kafir Quraisy. Okey, yang kelima, tulis 4 sikap kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan Islam. 4 sikap kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan Islam ya. Okey, sikap mereka yang pertama ialah mereka ni menyembah berhala lah. Pertama, sikap mereka menyembah berhala. Okey, yang kedua, hidup berpuak-puak. Maksudnya mereka ni tidak bercampur dengan puak lain. Kalau mereka berkawan dengan pihak tu, puak tu aja. Tidak bergaul dengan pihak puak-puak yang lain. Okey, yang ketiga, melakukan maksiat. Melakukan maksiat. Yang keempat, melakukan penindasan. Penindasan terhadap kaum yang lemah. Dan ada lagi lah beberapa ya. Kamu boleh tulis yang tadi lah. Yang pertama, menyembah berhala, hidup berpuak-puak, melakukan maksiat, dan melakukan penindasan. Kalau nak kata tulis membunuh anak-anak perempuan pun betul juga ya. Okey, 4 markah. Sekiranya kamu bagi 2 salah markah yang kamu dapat ya. Okey, itu sahaja saya rasa untuk minggu ni. Okey, betulkan balik jawapan kamu yang salah. Okey, siapa yang dah siap, tolong WhatsApp Ustazah bagi tahu saya dah siap. Ustazah akan tik nama siapa yang dah siap. Dan insya-Allah kalau kita dah buka sekolah nanti, Ustazah akan cek balik lah. Sama ada kamu cakap siap, buat tak buat ya. Saya nak tengok itu. Hantar kat Ustazah, PM Ustazah, cakap saya dah siap. Latih to be soalan peperiksaan UPKK 2019. InsyaAllah nanti
Jika kita diberi kesempatan untuk bersemuka, Ustaz akan semak balik lah, Ustaz akan cek balik lah apa yang kamu dah buat ya untuk latih tubi ni. Okey, Ustaz harap kamu teruslah mengulang kaji pelajaran, di rumah. Bersedialah sebab kita pun tak pasti lagi ya kita UPKK macam mana, sebab belum ada arahan lagi sama ada diteruskan ataupun tidak. Selagi belum dapat arahan, kita akan teruskan untuk mengulang kaji pelajaran dan membaca buku lah untuk persediaan kita ya. Satu lagi saya nak pesan untuk murid-murid tahun 5 2021, tolong baca buku amali solat. Ya, banyak situ perkara-perkara yang perlu dihafal tu. Ustaz akan soal sorang-sorang nanti. Amali solat ya. Tolong tengok buku warna apa, warna biru rasanya ya. Tolong ya. Tolong ulang kaji. Okey, sampai situ dahulu. Ustaz ucapkan selamat.